Dalam tema 2, bahagian yang pertama adalah ekonomi. Jadi apa yang perlu kita faham tentang sistem ekonomi? Pertama, dalam sistem ekonomi, pertama kita kena faham tentang kegiatan ekonomi. Zaman Rasulullah, zaman Abbasiyah, zaman Kerajaan Melaka. Kan? 3 tu. Sistem ekonomi, kegiatan ekonomi. Yang pertama berkaitan sistem ekonomi adalah kegiatan ekonomi. Zaman Rasulullah, bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat Islam waktu itu zaman Rasulullah. Kegiatan ekonomi masyarakat Islam zaman Kerajaan Abbasiyah. Kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka. Itu biasa ditanya. Jadi faktor perkembangan sistem ekonomi Melaka, faktor perkembangan ekonomi Abbasiyah. Jadi kena faham. Mungkin juga boleh tanya faktor perkembangan ekonomi zaman Rasulullah. Itu adalah sistem ekonomi yang pertama. Kedua, kita nak memahami tentang institusi ekonomi. Apa dia sistem, apa dia institusi ekonomi. Itu kena jelas. Institusi ekonomi seperti zakat dan baitul mal. Zaman Khalifah Ar-Rasyidin, zaman Kerajaan Abbasiyah. Ini abad ke-9 hingga abad ke-11. Jadi zaman zakat zaman Khalifah Ar-Rasyidin. Sistem percukaian zaman Kerajaan Abbasiyah. Jom beri perhatian. Ini bahagian dalam tema ekonomi. Dalam tema ekonomi, dia banyak konsep ekonomi. Yang pelajar mesti faham. Zakat, jenis-jenis zakat. Mesti beri betul. Zakat harta, zakat haiwan bagaimana, fitrah bagaimana. Itu mesti jelas. Ikut zaman pula, zaman Khalifah Ar-Rasyidin bagaimana, zaman Kerajaan Abbasiyah bagaimana. Jadi itu tak boleh salah. Ini kajian memberikan definisi ataupun huraian yang salah, maka jawapan itu salah lah. Jawapan itu salah. Jadi itu kita tak ada tolerate tentang itu. Jadi fakta itu mesti betul. Jadi mesti menguasai fakta dengan baik, baru kita boleh menjawab soalan ekonomi ini dengan baik. Cukai, apa jenis cukai? Sistem percukaian, bagaimana dilaksanakan? Siapa yang menguruskan? Bagaimana diuruskan? Jenis-jenis cukai. Jadi, jenis itu mesti betul. Kalau beri contoh yang salah, jadi dia akan menjejaskan markah. Jadi tema 2 kena hati-hati. Kita kena mesti menguasai konsep dari segi istilah dan sebagainya dengan tepat. Saya bagi contoh. Konsep asas dalam sistem ekonomi itu. Yang pertama kita kena faham tentang sistem ekonomi. Pertama dari segi dalam sistem ekonomi kita kena faham tentang konsep asas ekonomi Islam. Apa yang diajar oleh Rasulullah tentang ekonomi Islam? Mementingkan halal dan sebagainya. Itu perkara yang penting. Ini sampai hari ini umat Islam dalam mengamalkan ekonomi Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam itu perkara asas. Apa dia konsep asas agama Islam, ekonomi Islam, apakah ciri ekonomi Islam? Dalam sistem ekonomi Islam tu kita lihat sistem ekonomi Islam yang diajar oleh Rasulullah zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sistem ekonomi zaman Rasulullah? Bagaimana sistem ekonomi zaman Khalifah Ar-Rasyidin? Bagaimana sistem ekonomi zaman Abbasiyah? Bagaimana sistem ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka? Apa yang berlaku di setiap zaman? Itu perkara yang pertama. Kedua, kita kaitkan pula dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian, perniagaan, perdagangan. Dan apa lagi jenis kegiatan ekonomi yang lain. Mengikut tempat itu. Mengikut zaman Rasulullah. Apa kegiatan ekonomi zaman Rasulullah? Apa kegiatan ekonomi zaman Khalifah Ar-Rasyidin? Apakah kegiatan ekonomi zaman Abbasiyah? Apakah jenis kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melayu Melaka? Kemudian, satu lagi bahagian adalah institusi ekonomi yang saya sebutkan tadi. Baitul mal, jizyah, kharaj, zakat, sistem percukaian tadi. Jadi semua ini adalah institusi ekonomi. Bagaimana diuruskan pengurusan isu ekonomi, sumbangan isu ekonomi kepada perkembangan sistem ekonomi Islam. Dari segi peranan, siapa yang main peranan, siapa yang ditugaskan. Peranan tokoh, peranan Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Amin Al-Khattab dalam memajukan ekonomi Islam. Peranan Umar bin Abdul Aziz dalam memajukan ekonomi Islam. Pengurusan itu berkembang. Ada yang dilatih accountant untuk menulis, mencatat semua keluar masuk daripada baitul mal. Ini semua perkara penting yang kita kena kuasai bila kita sebut sistem ekonomi Islam. Boleh belajar.
Okey, tolong ulang kaji, lihat pada ini. Okey, pastikan pelajar menguasai, bukan sekadar baca dan cuba menghafal saja. Tidak boleh. Kita perlu faham dahulu, baru kita boleh hafal dan kita ingat dengan baik. Kita kena faham konsep-konsep ini sangat penting kalau nak jawab soalan berkaitan dengan ekonomi Islam. Okey, satu lagi. Ini adalah ciri-ciri ekonomi Islam. Saya bagi contoh. Ekonomi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Aktiviti ekonomi adalah ibadah, ikhlas dan halal. Kegiatan ekonomi tidak memisahkan antara kebendaan dan kerohanian. Seimbang. Berasaskan keadilan kebajikan. Mengurangkan jurang perbezaan antara kaya dengan miskin. Beza dengan sistem ekonomi kapitalis. Itulah ekonomi Islam. Mengharam amalan berunsur penindasan seperti riba. Keuntungan yang berlebihan dan sebagainya. Memonopoli contoh. Agihan kekayaan dari segi zakat, sedekah dan lain-lain. Mengagihkan kekayaan. Itu ciri ekonomi Islam. Penggunaan harta untuk untuk memberi kebaikan kepada dunia dan akhirat. Larangan pembaziran dan sebagainya. Itu contoh ciri-ciri ekonomi Islam yang kita boleh jelaskan. Bincangkan ciri-ciri ekonomi Islam. Ya, ini saya jelaskan. Guna ayat pelajar sendiri. Jadi inilah konsep, inilah ciri penting bila kita sebut ciri-ciri ekonomi Islam. Ini yang pelajar boleh kaitkan. Okey, ada satu soalan saya lihat sini. Kalau soalan tanya, jelaskan pengurusan Baitul Mal pada zaman Abbasiyah. Apa fakta soalan ni? Kalau saya jelas, itu satu hari. Okey, saya habis satu masa. Jadi, pelajar boleh cari pengurusan Baitul Mal. Bagaimana Baitul Mal itu diuruskan zaman Abbasiyah. Contohnya zaman Khalifah apa? Apa yang Khalifah Harun al-Rashid buat misalnya? Dalam memantapkan Baitul Mal. Dari segi pengurusan Baitul Mal. Dilantik. Disusun semula. Agihan itu bagaimana. Itu semua kita kena jelaskan. Dia kena bezakan. Zaman Khalifah. Semasa zaman Umar Al-Khattab, macam mana masa Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz memperkasakan Baitul Mal. Betul je zaman Harun al-Rashid. Contoh. Adik pelajar boleh baca, cari bahan itu. Satu lagi. Okey, ini contoh kegiatan ekonomi zaman Kesultanan Melaka. Kegiatan ekonomi. Bila kita sebut kegiatan ekonomi, inilah kegiatan ekonomi. Apa aja? Ekonomi sara diri di Melaka, ekonomi sara diri dan ekonomi perdagangan ataupun jualan. Pertanian, bercorak tanaman, bercucuk tanam. Misalnya tanaman padi lah. Tanaman padi sebab itu tanaman makanan. Kebun kecil, dusun, misalnya buah-buahan, tebu, nenas, buah pinang dan sebagainya. Ada juga menternak binatang, kerbau, lembu, kambing, perlumbungan, pertukangan dan juga kraft tangan. Memburu, ekonomi sara diri, kegiatan tradisi raja-raja Melayu, memburu, memungut hasil hutan, rotan, damar, getah, jelutong, getah jelutong, dan juga menangkap ikan dan juga mengutip hasil laut. Semua ini, kalau kita lihat, inilah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Biji timah ada tak? Belum lagi. Ini antara perkara asas yang ada dalam kegiatan ekonomi di Melaka zaman itu. Bagaimana pula kegiatan ekonomi di zaman Rasulullah? Kegiatan ekonomi di zaman Khalifah Rashidin. Kegiatan ekonomi zaman Abbasiyah. Bezakan. Cuma mungkin jenis-jenis dia berbezalah mengikut geografi tempat itu. Dari segi perdagangan, Melaka telah membuat hubungan dagang dengan China, India dan lain-lain. Melaka adalah sebuah pelabuhan entrepot. Barang dagangan, urusan jual beli barang di pasar. Di Melaka ada pasar. Daripada pedagang-pedagang daripada India, daripada China, daripada Arab boleh berdagang di Melaka. Dan juga kemudian pedagang-pedagang daripada Eropah. Jadi Melaka sebagai pusat perdagangan yang terkenal pada waktu itu. Contoh, sebab kegiatan ekonomi, ini contoh kegiatan ekonomi, kita sesuai dengan zaman mana yang ditanya para pelajar. Kalau ditanya zaman Abbasiyah, berilah zaman Abbasiyah. Kalau ditanya zaman Rasulullah, berilah kegiatan ekonomi zaman Rasulullah. Jadi inilah contoh kegiatan ekonomi yang boleh kita kaitkan dengan zaman dan abad bila kegiatan ekonomi itu berlaku. Jelas saya rasa. Satu lagi adalah berkaitan dengan institusi ekonomi tadi. Saya bagi contoh. Institusi ekonomi. Pelajar tanya tadi kan. Cuba lihat pelajar. Peranan dan pelaksanaan zakat zaman Abbasiyah. Peranan dan pelaksanaan zakat zaman Abbasiyah. Ini yang saya katakan tadi. Bagaimana kalau soalan tanya tadi. Bagaimana pengurusan tadi kan. Pengurusan Baitul Mal.
Ini contoh. Ini kita ambil contoh zakat. Okey, meneruskan dan mengukuhkan dasar dan pelaksanaan dasar zakat seperti mana yang ada sebelum ini. Diteruskan dan ditambah baik saja. Okey, jawatan baru diwujudkan untuk memudahkan dari segi pelaksanaan zakat itu. Okey, perkembangan ilmu pengetahuan intelektual. Ini bentuk mazhab awal Islam. Okey, dari segi kadar zakat, jenis zakat. Okay. Zakat digunakan untuk apa zaman Abbasiyah? Itu semua diperbaiki. Okey, harta yang dikenakan zakat, haiwan, ternakan, emas, harta, ini juga jenis-jenis zakat yang boleh kita jelaskan. Jadi golongan penerima zakat, 8 golongan asnaf itu. Okey, ini adalah dari segi peranan dan pelaksanaan zakat dalam Abbasiyah. Zakat adalah salah satu daripada sumber Baitul Mal. Disebut Baitul Mal, dia ada sumber Baitul Mal selain daripada zakat. Bila disebut zakat, zakat sahaja. Jadi pada kena bezakan itu dan fahamkan. Okey, baru kita boleh menjawab dengan baik.